السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, kita pada hari ini hampir-hampir kita nak habis 10 awal daripada bulan Ramadan. 1/3 daripada bulan Ramadan dah habis dah. Begitu cepatnya perjalanan Ramadan. Dan Ramadan tadi, kalulah bulan Ramadan begitu cepat, begitu juga umur kita. Dan setiap hari yang berlalu tadi, itulah umur kita. Kau sehari kau habis, kau sehari kau habis. Supaya dengan duit kita duduk dalam bank juga, setiap kali kita ambil dia habis duduk dalam. Setiap kali kita ambil dia habis duduk dalam. So akhir tinggal kosong. Umur kita seperti tu. Umur kita begitulah. So akhirnya kosong kena klik jumpa Tuhan lah. Kerana Allah Ta'ala beri kota setara tu ya. Allah Ta'ala beri peluang cuma tu ya. Jadi ada lagi 20 hari lagi. Kita teruskanlah beribadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak lagu mana? Puasa tahun ini betul-betul kerana Allah, dan ibadat tahun ini betul-betul kerana Allah, dan jaga segala benda yang untuk nak memenuhkan puasa kita. Setiap benda yang jadi basi puasa kita, nak jadi kuruh pahala puasa kita, kita ketepikan. Kita tak jauh. Kita tak jauh, kita hadap terus nak buat puasa kita jadi sempurna, sembahyang kita jadi sempurna, ibadat kita jadi sempurna. Tu nak buat lagu mana? Tu perlu kita kena buat lagi 20 hari yang lagi akan datang insya-Allah taala. Adapun pada pagi ini saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla hiramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Jadi kita dengar tafsir ataupun syarah hadis lagi. Jadi hadisnya sepitah lalu. Hak riwayat hadisnya ialah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan, ada riwayat kepada kita, hendaklah kita rebut peluang 5 perkara sebelum habis ataupun sebelum sampai kepada kita 5 perkara. Yang pertama, masa muda kita sebelum sampai tua. Satu. Yang kedua, kesihatan kita sebelum kita tipu sakit. Yang ketiga, ketika kita kaya, ketika kita boleh makan, ketika kita ada duit, sebelum tipu susah. Dan kita rebut peluang juga ketika kita luar. Masa kita luar sebelum pada kita sibuk. Dan yang terakhir Nabi pesannya, hidup kita sebelum pada mati. 5 perkara ni insya-Allah kita nak catch up pada pagi ni. Jadi kita nak clear dulu Ibnu Abbas ataupun Abdullah Ibnu Abbas ni siapa? Orang yang cerita hadis kepada kita. Jadi ajaran Islam ni dia ada sairingan, dia panggil ada sanad. Ini agama. Kerana dia tak say royak hadis loi-loi tak tahu mari di mana, tak say. Kerana
kerana hukum hakam Quran ni ataupun Islam ni kena jelas. Mari mana siapa kata. Nah, kerana di dalam Islam tunya yang kita nak ambil hukum hakam ajaran agama ni asas daripada dua perkara mula-mula sekali. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis Nabi. Lepas tu tubik lepas pada tu tubiknya qiyas, tubiknya ijma'. Lepas tu adalah lain-lain lagi pak perkara ulama ittifaq, Quran, sunnah, qiyas, lepas tu ijma'. Cuma belum pada ada qiyas, belum pada ada ijma' ni kena ada dua perkara ni. Quran dengan sunnah. Nah, jadi Quran dengan sunnah Nabi ni sebagai tempat ummi yang kita nak ambil ajaran Islam. Pasal tu kalau Quran ni kita tak using. Kerana Quran ni tidak ada khilaf. Nak mazhab gapo pun, nak duduk dalam negeri mana pun Quran sunnah. Tak ada kata Quran 2 3, tak ada. Ha ni kita sebaicai. Adapun hadis Nabi ni banyak hadis-hadis Nabi dan mempelsukan. Hadis maudhu' dia panggil. Hadis tak betul. Nah, hadis bukan hak sungguh. Sah tu be. Sah lagi ada hadis dhaif. Hadis tak kuat, sairingan tak kuat. Lepas tu sah laginya ada hadis sahih. Hadis betul-betul yakin kata Nabi kata sungguh. Lepas tu nak jamin kata Nabi kata sungguh ni kena tahu kata siapa kata. Misalnya hari ni dia mau jemput kita mari buka puasa di balasah kita, di masjid kita, di Masjid Zabidah yang kedua ni. Kita kata siapa ya? Mari-mari tak ada orang, nak nanok rumah pun tak ada, nak makan sini pun tak ada, dia mau masuk. Dia mau kata dalam grup lain, prakat, tak apa, boleh mari. Itu nak pasti kata benda tu betul-betul daripada Nabi. Pasal tu setiap hadisnya dia ada sairingan dia. Makna daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama dulu ni dia nak tahu kata hadis sahih tak sahih, dia cek sore-sore. Kata orang beroyak hadis ni betul ke tak sampai kepada Nabi. Kadang-kadang orang ni royak hadis ni dia tak jumpa kali dengan tok guru dia. Nah, dia kata saya dengar daripada orang ni. Bocek mari tak masa beranak dia dengan masa mati dia tak belaga. Tak betul. Nah, nak yang kata ulama dulu dia bersungguh untuk nak jaga agama kepada kita, dia cek sosok betul tak betul. Hebat. Dia panggil ulumul hadis ataupun dia panggil mustalah hadis. Ni satu ilmu yang hebat untuk nak pasti kata isi hak siapa kepada kita ni betul-betul daripada hak Nabi sungguh. Kalau hak Nabi sungguh, maka buatlah. Karena ada di sana juga hadis-hadis dia mau palsu, dia mau bohong, dia mau royak cerita yang tak betul kali ada juga di situ. Jadi pasal tu kalau kita dengar hadis daripada daripada Abdullah Ibnu Abbas. Orang dulu ni dia panggil Abdallah dia panggil. Nah, Abdallah ni ramai nama Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar. Nah, kalau sebut kata orang dulu ni dia minat letak nama Abdullah dengan nama Abdurrahman. Nama Abdullah, nama Abdurrahman, nama Muhammad. Nah, kita pilih nama ni, cucu kita, anak kita pilih nama jadi comel-comel sikit. Nah, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Hari kiamat ni Allah Ta'ala akan panggil nama kita dan panggil nama ayah kita. Nah, pasal tu Nabi suruh kita letak nama jadi comel sikit. Jadi Abdullah Ibnu Abbas ni siapa dia? Abdullah Ibnu Abbas ni dia beranak belum pada Nabi hijrah 3 tahun. Nah, belum pada Nabi hijrah 3 tahun dia beranak dan dia mati tahun yang ke-68 hijrah. 68 hijrah. Jadi Abdullah Ibnu Abbas ni alim dia, ada jadi ulama tafsir lagi dia, hafal hadis lagi, hafal Quran lagi, dan dia ni adalah sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena
Abbas ni pak saudara Nabi. Nah, Abbas ni pak saudara Nabi dan anak pak saudara dia tu sepupu Nabi lah, orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni riwayat hadis daripada Nabi 1960 hadis. Ni, dia mau rekod belaka. No, yang kata agama ni subhanallah, tak riwayat qasi. 1960 hadis. Nah. Dan juga Abdullah ibn Abbas ni pisik dia boleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagu mana? Nabi kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarlah kepada budak ni dia reti agama dan dia reti di segi takwil, di segi tafsir, di segi atibai kepada orang agama Allah Taala. Nah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Satu hadis lain pula Nabi kata Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia Al-Quran. Pasal tu kalau sebut kata tafsir Ibnu Abbas, tak ada dah nak lebih pada dia. Kenapa? Kerana Nabi doa sendiri. Dia ada para sahabat ni, para sahabat tu comel belaka, molek belaka, tapi ada setengah-setengah para sahabat ni Allah Taala Nabi fisik pada dia melalui doa, melalui Nabi anuyat suruh dia atibai, Nabi anuyat suruh dia jadi tok qadhi. Semua ni kuam fisik hak Nabi bui kepada seseorang para sahabat pada masa tu. Wa 'allimhul hikmah, dan ajarkanlah kepada dia hikmah. Hikmah ni setengah ulama kata hadis. Nah, setengah ulama kata kebijakan. Jadi Ibnu Abbas ni 1960 hadis. Nah, 1960 hadis bukan sikit dah. Ingat di dalam dada dia royak hadis sampai kita kepada kita hari ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dia umur 13 tahun. Mana dia duduk sekali dengan Nabi ni tak banyak sekali lah. 13 tahun ni budak umur kita kau duk main gelek duk main kat dalam. Ibnu Abbas ni 13 tahun ni boleh tafsir Quran dah. Nah. Pasal tu nama gelarnya Hibrul Ummah. Dawat kepada umat. Tafsir Quran kepada umat Ibnu Abbas lah, ataupun turjumanil Quran. Oleh kerana banyaknya ilmu dia. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Abbas ni, nah, orang yang hadis saat ni itulah nah kelebihan dia, dan dia banyaklah dia duduk sekali dengan Nabi sehingga dia nampak Jibril. Nah, adalah cerita dia, insya-Allah kita ayat semula. Yang pentingnya, nah, Ibnu Abbas ni adalah orang yang dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni lah riwayat hadis kepada kita nak cerita setelah lagi ni. Jadi dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Hendaklah awak rebut 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Nabi pesan kepada umat dia. Nah, 5 perkara ni kalau kita ada di tubuh badan kita jagakanlah. Nah, kita jagakanlah, kita rebutlah, kita buatlah benda molek. Gapo? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Pada masa kita muda. Masa kita cekak, masa kita muda ni kita buatlah benda molek. Apabila masa tua ni, nah, tak usah kata gapo nak semaya 2 rakaat tu pun nak bangun payah, kena bertukar. Nah, kena pegang kursi, kena duduk tempat tiang-tiang apabila tua mari. Nah, tu nak semaya. Pak kalau nak mengaji, kalau cucu buat lari cermin mata sudah tak baca Quran dah hari ni. Nah, tak baca Quran. Nah, patu nak sebut pula lidah pula. Nah, nak sebut huruf ni jadi huruf ni. Dah tak ada belakang, dia gigi-gigi pun tak ada dah. Tak tubik supaya makhraj hak kita nak dak. Pasal tu
Masa kita cekak, masa kita muda ni rebukkanlah. Mengaji, belajar, ibadat, buat molek, benda comel. Janganlah kita kata dan nanti tua-tua sikit kita buat sungguh. Tak boleh. Dan masa muda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Ta'ala puji orang muda. Salah satu daripadanya cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni orang muda. Angkatan orang muda, beberapa orang lari daripada kezaliman pemerintah pada masa tu, paksa suruh semua berala, dia masuk di dalam gua. Nah, bawa masuk dalam gua ni, demon ni sanggup lari daripada kesenangan, sanggup lari daripada kemewahan, kerana dia tahu kata kemewahan, kesenangan, tapi kalau tak betul dengan agama, dia tak senang di hari akhirat. Orang muda. Lepas tu dia lari masuk di tengah-tengah pada pasir ni, negeri Arab. Dia tak ada tempat berlindung, melainkan gua ya. Pasal tu Nabi kita, sejarah Nabi kita dalam gua. Nah, Nabi kita masuk nak terima wahyu dalam gua. Ketika Nabi hijrah pun dalam gua, kerana dia tak ada tempat lain. Nah, jadi demon ni masuk di dalam gua. Lepas tu Allah Ta'ala nak tahu kata, siapa paling hebat di antara raja yang hebat pada masa tu dengan orang beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala bui demon ni tidur di dalam gua 309 tahun. Bangun semula orang hak lawan dia, orang hak paksa dia suruh syirik dengan Allah, tak ada bekas dah, mati belakang. Nah, innahum tu yang kata innahum fityatun, mereka itu adalah angkatan pemuda, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, Allah Ta'ala tambah pertunjuk bagi mereka itu. Nih, jadi nak kata orang muda ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan pentingnya masa muda nak tunjuk pada puak kita bahawasanya masa muda ni, kalau siapa pada masa muda duduk dia lagu tu, insya-Allah Allah Ta'ala akhiri umur dia sebagaimana satu hadis Nabi, siapa kekal daripada masa muda yang sampai dia mati, Allah Ta'ala mudah kematian di dalam benar kebenaran. Kalau dalam masa muda kita berpegang dengan agama, kita semayang tak tinggal, kita buat benda molek, kita baca Quran, akhir umur kita pun comel seperti tu juga. Nah, comel seperti tu juga. Ini benda yang kita kena perhati muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga masa muda ni masa yang kita boleh buat faedah kepada diri kita. Nah, biasanya orang nak taruh duit pitih ni dia buat masa muda. Dia buat kebun, dia buat bukit, dia buat ladang, dia buat gapo, kerana nak taruh bekal tua dia panggil. Nah, pada masa muda, orang tua-tua tak erak dah nak naik bukit. Orang tua-tua tak erak dah nak buat padi. Demo ni nanti cucu ya, cara duk main dengan cucu ya. Itu satu daripadanya. Yang kedua pula, pada masa muda ni lah kita nak khidmat kepada agama Allah. Nah, kepada agama Allah pada masa kita cekak, pada masa kita cerdik, pada masa kita duk sibuk, kita buatlah benda kita boleh buat. Sebucu seorang. Pakat pegang sebucu seorang. Dan agama Allah Ta'ala ni dia bukan tertentu kepada orang-orang alim, orang-orang pandai saja dak. Orang yang masuk syurga bukan orang alim saja. Orang yang tak pandai supaya kita pun boleh masuk syurga juga. Nah, dan orang terkadang dia ngaji tak banyak sangat tapi dia bersungguh, orang ni boleh masuk syurga. Nah, alhamdulillah. Nak kata kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, nah, ada seorang dia cerita dia nampak mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi kata dia ni ahli syurga. Cerita ni berlaku di Saudi lah. Dia ni ahli syurga. Dia pun duk cari rupa orang yang Nabi kata dia ni masuk syurga ni. Cerita ni cerita baru lah. Dia pun tubik pergi cari. Gis itu, gis ini tak jumpa. Satu kali dia kata dia naik kereta, dia nak pergi Kedah, jumpa dengan orang Pakistan, seorang tua dah duk putih sapah. Ada janggut putih, duk putih sapah, muka jadi putih. Orang molek lah. Dia jumpa tu terkejut dia. Terkejut. Dia nampak dalam mimpi ni orang ni. Orang ni dah Nabi orang kata ahli syurga ni dalam mimpi dia. Terkejut.
Nah, terkejut tak suka kata orang duk kutip siapa. Orang tamada sangat. Tapi dia betul dengan Allah Ta'ala ni. Allah. Dalam mimpi tu nampak dia pun ambil benda duk tangan dia ui kepada orang lelaki ni. Nah, ui duit pitih, ui barang, ui gapo kepada dia. Nah, dia kata ahli syurga ni fok kita boleh belaka. Nah, fok kita pakat pergi sebucu seorang. Orang jadi po'o, orang jadi karacakan boleh khidmat kepada agama Allah. Orang nak turaki boleh khidmat kepada agama Allah. Orang muda boleh khidmat kepada Allah, agama Allah. Orang yang ngaji sikit-sikit boleh khidmat kepada agama Allah Ta'ala. Supaya saya cerita belum pada ni lah. Terkadang kita masuk syurga tadi dengan benda kecil yang kita buat tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang tu roti ya. Dengan sebab roti boleh masuk syurga. Dengan sebab sebucu butir tamar ya. Dengan sebab sebelah buah tamar boleh masuk syurga. Nak banding dengan semaya bank gapo tadi, hak tu moleklah kita buat. Tapi kadang-kadang benda tu sama dengan hak dosa kita ya. Ti magi ti mari sama ya. Nak masuk syurga tak boleh lagi. Kena ambil hak lain pula mari tambah. Amalan hak mari tambah ni kadang-kadang benda sikit ya tapi kita ikhlas. Amalan hak Allah Taala tambah di atas mizan kita di hari akhirat ni nampak tak banyak tapi Allah Taala terima. Ni, benda macam ni. Nah, kita benar boleh buat. Hak Nabi kata, kita buatkanlah masa muda kita ni belum pada kita tua. Nah, syababaka qabla hiramik. Nah, muda kita belum pada tua. Muslimin yang dirahmati Allah, kita jangan sekali-kali masa yang kita ada, peluang yang kita ada ni kita medai caingan dia, tak ada bui faedah sikit abuk. Masa banyak dan masa banyak tapi masa kita tu kelih mari tak ada faedah. Nak lagu mana masa hak kita ada tadi boleh faedah kepada ummah, boleh faedah kepada masyarakat. Nah, pasal tu setengah-setengah ulama dia kata orang hak buang masa ni orang bunuh diri dah. Nah, tapi bukan bunuh diri pasal gantung tekak dak. Orang bunuh diri buang umur dia kepada benda yang tidak berfaedah. Bon nimbe satu hari nanti hari akhirat tak ada sikit rabuk benda comel. Ni orang bunuh diri dah. Nah, orang bunuh diri pasal yang paling bahaya sekali. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini satu. Dan pada masa muda juga kalau kita sungguh-sungguh beribadat kepada Allah, orang ni boleh duduk bawah bayangan arasy Allah Taala di hari akhirat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Hak Nabi cerita kata sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang boleh duduk bawah teduh bayangan arasy Allah Taala di hari akhirat. Kita tahu kata di hari akhirat ni tak ada payung, tak ada salah, tak ada tempat teduh, tak ada tempat nak berlindung, tak ada pokok kayu, tak ada sikit rabuk. Lepas tu kita nak teduh mana? Boleh teduh terpaksa ya. Ialah bawah bayangan arasy Allah Taala. Dan orang yang boleh masuk sini ni 7 orang, 7 golongan orang. Salah satu daripadanya syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang mana dia besar tua dia duduk dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia muda hingga sampai dia mati tu duduk dalam ibadat. Orang ni Allah Taala jamin boleh duduk bawah bayangan arasy Allah Taala. Karena gapo? Karena masa muda ni masa kita nak mudah nak pergi kok tu, nak pergi kok ni, nak bersaing, nak buat gotu, nak buat gani, nak pergi situ boleh, nak buat gotu boleh, kita cekak, kita dering. Maka Allah Taala bui sikit fisik pada dia. Kalulah dia taat pada Allah, Allah Taala bui duduk bawah arasy Allah Taala di hari akhirat. Nah, alhamdulillah kita dalam masjid ni nampak muda-muda belaka lagi ni. Nah, nampak muda-muda belaka lagi, werung belaka lagi ni. Nah, ada peluang lagi. Nah, ada peluang lagi. Itu satu. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua pula sani muda. Yang kedua pula wasihataka qabla saqamik. Kita gunalah peluang kesihatan kita ni sebelum daripada sakit. Dia sakit demam mari. Nah, hati nak pergi pun nak pergi tak boleh. Nah, duit ada pun nak pergi tak boleh, nak pergi Mekah tapi tak boleh pergi, tak sihat. Nah,
Tak erok. Nak naik kapal tak boleh. Nak tawah tak boleh, nak gapo tak boleh. Kita tak sakit di Mekah lah. Rumah kita pun apabila sakit duduk katil misalnya. Nah, duduk di katil. Nak mari pun tak erok. Nah, apatah lagi kalau duduk sakit, duduk ICU. Dengan roya, dengan air, garam, dengan gapo, tak ada jalan dah. Pas satu masa yang kita sihat ni, buatlah benda molek. Nah, Allah Ta'ala beri pahala kita sakit. Kalau kita sabar, hak tu pahala suku lah. Tapi pahala yang kita nak bersungguh, yang kita nak buat puas hati, dia tak lagi dah. Masa kita sakit ni, nak bangun tak boleh. Ramah orang-orang yang nak mari masjid, tapi nak mari tak boleh. Maka kita orang boleh mari masjid ni, marilah. Belum pada apabila tipu sakit. Nah, dan juga sihat ni muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sihat ni adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sihat ni satu rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang kita nak bayar tak boleh. Nak ambil duit mana? Nak ambil duit di mana? Ada seorang tu, dia belah wajah. Lepas tu kena pakai ibu tok dalam ni. Dia kata, Ustaz, ni 900,000 ni. Pada masa dulu 900,000. Ibu ada satu duduk sini. 900,000. Nah, la ilaha illallah. Ni yang panggil belum pada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, kadang-kadang kita terlupa. Nah, kita terlupa, kita ni buat boleh. Tuhan beri sihat kepada kita. Kita ni kalau bomo perubat kita rebah. Lepas tu bomo perubat, Allah terima kasihlah, bomo mujurlah, dia mau tolong nyawa kita. Kalau kita berlaku ubat tihik, dia mau mari tolong wak rumah sakit, kita tak khabar Allah, kita terima kasih pada dia. Tapi dengan Tuhan beri kesihatan, tak ada berasa terima kasih. Nah, Tuhan beri 60 tahun dah sihat. Tak terima kasih pada Tuhan sikit rambut. Nah, ni kita tak boleh terlupa. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi atas dunia ni, orang nego, nak buat lagu mana ada duit banyak di dalam bank. Orang kerja kerajaan, nak buat lagu mana apabila dia kasihan tak dia boleh duit banyak. Boleh duit tu, boleh duit ni, nak buat lagu mana. Hak tak semarinya, hak duduk di atas nak mari juga patah ni boleh tawikun, pakat nak mari. Kenapa? Nak boleh duit banyak. Nak boleh duit banyak. Tu dari segi duit pitih. Duit pitih ni Tuhan kata, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat duit pitih anak pinak kita tak ada harga gapo. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang ada faedah boleh manfaat pada diri dia apabila bagi jumpa dengan Allah Ta'ala dengan hati yang penuh dengan iman. Apabila dia penuh dengan amalan dia. Hari ni nak buat lagu mana? Di antara tanakan hak dunia dengan tanakan akhirat sama banyak, ataupun lebih akhirat pun tak apa. Cuba kita tanya hari ni duit hak duk dalam tanakan kita tu ada banyak mana hak akhirat. Semenjak daripada kita akhir balik dengan siapa hari ni siapa ada kedok 20,000 kita taruh. Hak ni kita taruh dengan Tuhan dah. Hak ni kita taruh di Tuhan ni. Ada kedok. Duk rasa kita nak bilang tak boleh. Sebab apa? Sebab kita wis skok ya dok bui. Skok 2 payah nak kira. Tapi cuba wis 1,000-an udah kira sikit. Ada 100,000 hak. Para salafus salih dulu ketika dia nak mati, anak murid dia mari duk teriak, mari duk gapo, dia kata tak usah teriak lah. Di bucu tu kawai khatam Quran 3,000 kali dah dia tahu. 3,000 kali khatam Quran di bucu tadi. Nak kata dia saksum dan dia taruh rasid dan bekalan yang dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu masa kita sihat ni, masa kita segadega, kita buatkanlah. Nah, belum siapa kita sakit. Nah, sakit ni dia tak mari. Dia tak ada royak, dia tak ada segenar, dia tak ada cerita. Nah, alhamdulillah masjid kita, abasai kita Allah yarhamu. Nah, Allah mati molek dia nah. Rebah ketika dia puasa, nah pukul 9 pagi, lepas tu mati pula malam Jumaat semalam. Lepas tu boleh semayah pula masjid mula-mula pak kita duduk ni, alhamdulillah. Nah, tu terima kasih kepada fak kita semua ni. Apabila ada masjid ni dia ada kebaikan. Nah, mati boleh semayah. Nah, sikit lagi boleh jadi. Kalau ada sikit lagi kita buat tempat mandi mayat pula sini. Boleh jadi sikit lagi nah. Buat tempat mandi mayat pula. Agak takut nak mari masjid. Fak kita kalau mayat-mayat tak boleh. Dia tak tahu kata sikit lagi jadi mayat juga dia. Sebut mayat, sebut kubur takut nah, kita takut beratu.
Sebenarnya tak ada apa kali. Nah, tak ada gapo kali. Jadi nak kata sakit ni tak ada royak kita. Kadang-kadang rebah pam tu tak ada nak wasiat pun tak ada, nak beroyak kepada, nak pesan kepada anak pun tak boleh. Dah. Jadi belum pada siapa sakit ni kita cedek. Kita buat, kita sedia. Nah, kerana apabila mari sakit ni, wak lolok tak boleh kecek ya. Sudah. Nah, wak lolok lidah tu jadi kerah. Nak sebut gapo? Tak tahu kau gapo dah. Nah, tu Nabi suruh kita rebut benar-benar sihat kita belum pada kita sapanya sakit. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, khususnya dengan sebab penyakit hari ni macam-macam penyakit. Ada masuk corona mati dengan corona, ada penyakit buah pinggir mati buah pinggir, ada penyakit darah tinggi mati darah tinggi, ada kecimani kena kerak kaki mati dengan kecimani, macam-macam penyakit hari ni. Jadi penyakit duduk surai kita ni banyak penyakit sangat pada hari ni. Nah, jadi belum pada kita sapa sakit, belum pada kita tipu sakit, kita buatlah kebaikan dan kita buatlah benda-benda molek. Nah, tu Nabi pesan kepada kita. Dan yang ketiga pula, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kita ada duit, masa kita ada pitih, masa kita ada kerja, kita buatlah kebaikan. Nyo tipu susah mari supaya masa corona hari tu tak sah kau nak sedekah, kita sendiri pun payah duit hari tu. Nah, belum pada kita susah, belum pada kita tak ada duit, kita ada duit ni kita buat tubiklah sebahagiannya. Nah, kita tolongkanlah nak buat masjid, nak buat buka puasa. Alhamdulillah hari ni demo nak buat buka puasa pak kita. Tak tahulah boleh berapa dah ni. Pak boleh apa dah pak? Pak boleh apa dah? Berapa? 10,900. 7,900. 10,700. Boleh lagi kerana buka puasa bukan hari ni sehari. Kalau lebih pun tak apa. Nah, ada lagi 10 hari, hari Sabtu depan ni. Nah, kita pakat bui. Dan hak ni hak kita taruh ni. Hak ni kita taruh, kita bui. Tuhan ni hebat semua. Kita bui, kita boleh makan, lepas tu boleh taruh akhirat pula. Nah, kita sendiri pun boleh makan. Orang-orang lain pun boleh makan, lepas tu boleh taruh pada hari akhirat pula. Nah, comelnya kalau rumah-rumah fort kita ni ada kotak. Tak kotak tepi. Depan pintu ni duit-duit sekalian kita buh dalam tu. Duit sekalian sekok sehari, sapas bulan awak mari masjid. Pas bulan awak masjid kita. Sedap gak masjid kita ni. Nah, sedap borihan sikit duit pitih nak awak gotu nak awak go ni. Kalau fu ahli kampung kita, sebuah rumah tak kotak ya. Ni hak anak sekok sehari, 2 kok sehari. Kalau sekok sore ya, boleh 30 kok dah. Hak ni lillah. Taruh akhirat. Nah, bos kok siapa bulan awak mari, siapa bulan awak mari, siapa bulan awak mari, wi naik kepada masjid. Ikutlah dia mau nak buat gapo, nak buat beli bunga, nak buat pagar, nak buat gapo. Tu amal wakaf jariah dia panggil. Kita boleh buat belaka. Kadang-kadang duit set, hak sekok-sekok, hak kita tak kutik. Hak duk jatuh kat bawah lembek, hak duk jatuh bawah katil tu, kalau kutik awak mari masjid tu boleh pahala dah. Nah, buat kita ni, roh kita ni tak main dah duit-duit keleng ni. Nah, pas duit keleng hari ni halus, tak serupa dulu besar. Nah, jatuh pakai tak ambil dah buat kita. Nah, kutik tu. Kutik-kutik tu buah letong, buat mari masjid. Nah, pakai buat kebaikan. Nah. Kerana masa yang kita boleh bui ni, masa yang kita boleh bui ni, ada seorang tu dia tua. Nah, tak boleh kerja dah ustaz, dia kata cucu-cucu lah duk ngasuh dia lah ni. Nak we makan cucu, mari anak, mari dia sendiri tak ada kerja dah. Kita sendiri ni kalau sampai masa tu, sah kalau kita nak sedekah, kita sendiri berduk tupai cucu dah. Duk tupai anak dah. Jadi pasal itulah masa yang kita sihat ni, dan khususnya dalam bulan Ramadan ni, kita buatlah. Nah, buatlah buka puasa, nah, duit tu email, nah, duit cara ke masjid. We jadi comel sungguh, we jadi molek sungguh. Niat kita kata kita bui kerana Allah. Nah, fuak kita ni kita bui kerana Allah. Jangan hanya pasal bui kerana nak butir saja. Nah, nak butir bui, tak nak butir tak bui. Kita bukan sekadar tu. Nah, bukan sekadar tu. Kita bui boleh tak boleh itu Allah Taala. Kita bui cerak dah boleh. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kalau kita buatlah, kita bui di atas dunia ni, tentu kita dapat kelih di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, itulah insya-Allah saya kata sekat tu dulu. Insya-Allah pada pagi ni kita sambung semula hadis ni supaya kita boleh dah kebaikan dalam bulan puasa.
aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.